Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua para penonton dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang kita terima, dan mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba Allah yang soleh di mana saja kita berada. Tanggungjawab kita sebagai hamba Allah mesti dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Sama ada tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas, serta tanggungjawab kita kepada alam yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hari ini saya ingin bicarakan bersama untuk kita merenungi tentang isu besar yang menjadi asas kepada syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala melarang di antara perkara yang haram atau yang dicegah, yang diperintah oleh Allah Taala supaya kita jangan laksanakan, ialah soal pembaziran. Dan pembaziran ini seringkali dikaitkan dengan hubungan saudara syaitan, ikhwana syaitin. Innal bazirina kanu ikhwana syaitin. Allah Ta'ala sebut soal membazir itu sebagai saudara syaitan. Jadi istilah saudara syaitan ni sebenarnya satu gambaran yang sangat teruk. Mungkin pak saudara, mungkin pak saudara, mungkin mak saudara syaitan, mungkin adik-beradik syaitan. Na'udzubillah. Mungkin kalau kita kata pada seorang yang tengah membazir, kata awak ni pak saudara syaitan, mungkin dia marah. Tapi istilah yang Allah gunakan, membazir itu ialah saudara syaitan. Bermakna bahawa memang syaitan akan menggalakkan supaya kita banyak melakukan pembaziran. Sebab itu disuka orang yang melakukan pembaziran. Dan hari ini kita dapati cabaran besar kita ialah bagaimana untuk kontrol, mengawal. Seolah-olah kita dah tak mampu nak kawal diri sendiri supaya tidak melakukan pembaziran. Sama ada pembaziran dalam bentuk makanan, berpuluh-puluh tan makanan dibuang ke tong sampah. Makanan yang masih elok. Hampir setiap rumah akan berlaku pembaziran. Itu belum masuk kalau kita buat kenduri majlis-majlis kebesaran, berapa tan makanan elok dibuang. Di pasar-pasar malam, orang berniaga, syaitan menghasut supaya sediakan makanan banyak. Dan bila tak habis, ke mana pergi? Ke tong sampah. Modal kita habis di situ. Kadang-kadang begitu juga soal pembaziran tenaga, pembaziran wang ringgit. Dan hari ini saya nak bawa satu pembaziran yang kita semua kena concern, ialah isu pembaziran air. Mungkin negara kita Allah Ta'ala mewahkan dengan air hujan yang banyak sepanjang tahun, kadang-kadang melimpah-limpah jadi banjir. Tak ramai orang ambil manfaat tentang air hujan. Pada air hujan ni ialah air yang Allah sebut ma'am mubarakah, air yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada itu, terkadang kita lihat penggunaan air kita, kita biarkan saja. Sebagai contoh, tuan sedar atau tidak, setiap kali kita flush toilet kita buang air kecil, kita flush, berapa banyak air yang kita guna setiap kali kita flush air? Tangki untuk flush ni ialah sebanyak 9 liter. 9 liter kita flush untuk membersihkan air kecil kita yang sikit tu. Ataupun tangki lebih moden sikit ialah 6 liter. Tapi kita flush. Pasal apa? Kerana kita rasa tak ada masalah. Kita bayar, kos air kita sangat murah. Sebagai contoh, purata di negara kita, untuk 1000 liter kita membayar RM1.37. Bermakna setiap kali kita menggunakan air sebanyak 1000 liter, hanya RM1.37. 1000 liter ni lebih kurang dalam kita bayarlah untuk purata negara kita, penggunaan purata lah, saya ambil purata lebih kurang 20 meter padu.
air. Ataupun 13,333 botol 1.5 liter. 13,000. Berapa harganya? RM1.37. Sebab itu kita biarkan paip yang bocor. Bertahun-tahun paip itu bocor. Kita biarkan saja. Pasal apa? Alah sikit. 1,000 liter, 20 meter padu ni, 20,000 liter ni, kita bayar sebanyak RM1.37. Kadang-kadang paip kita di bilik air, kita bocor, kita biar aja. Tuan-tuan tahu banyak mana? Kita tidak akan rasa betapa banyak yang keluar melainkan kita tadah. Tuan-tuan cuba ambil baldi, cuba tadah tempat yang bocor tu. Dan pagi besok cuba tengok. Melimpah baldi tu, itu baru satu malam. Berapa lama dah kita membazir? Dah 4-5 tahun paip tu tak kita ganti. Padahal tukar paip mungkin RM4, RM5 saja. Pasal apa? Kerana mungkin kita rasa tak rasa. Air ni bila kita banyak melakukan pembaziran. Ada orang kadang-kadang waktu gosok gigi dia biar je. Waktu ambil wuduk, waktu basuh muka, biar je itu keluar. Sebesar-besar paip dia buka. Demikian juga kadang-kadang kita masak dan sebagainya. Tapi bila kita, sebab air ni dia bila air tak ada, kita pandai jimat. Pandailah kita bila dah air tak ada, cukup pula ambil wuduk. Dalam 2-3 satu cebok tu cukup ambil wuduk. Ada pakcik di kampung mana tadi, mandi hada besar, cukup pula satu tu. Pandai pula dia jimat. Pasal apa? Kerana tak ada. Saya nak tukar sikit supaya isu kita ialah membazir. Kita nak elak pembaziran. Saya bukan soal bincangkan kos. Sebab kos ni bagi orang kaya apa sangat, RM1, RM3, naik RM5, apa sangat. Setiap hari kita beli air mineral di kedai, satu kotak kita minum. Satu botol tu RM1, RM2 kita habis. Kita tak ada isu. Pasal apa? Kita rasa duit kita ada. Tapi soal ni saya tak nak bincang soal itu. Bukan soal kemampuan. Soalnya ialah pembaziran. Boleh tak kita mula dengan disiplin keluarga kita, anak-anak kita, untuk start tidak melakukan pembaziran. Satu hari Nabi SAW tengok para sahabat mengambil wuduk. Nabi tegur dia. Nabi tegur tentang pembaziran air. Sahabat tanya Nabi, apil wudu'i sarfun ya Rasulullah? Apakah mengambil wuduk juga pembaziran? Nabi kata, walaupun kamu mengambil wuduk dalam sungai yang sedang mengalir sekalipun, ada pembaziran. Kita fikir pembaziran apa? Air sungai mengalir, kita berendam ambil wuduk, apa pembazirannya? Kita mungkin tengok dalam aspek air, tapi tenaga, kita membazir tenaga, kita membazir masa dan sebagainya. Akibat daripada ini, dia setiap benda tu ada efek dia, ada kesan dia. Apa kesannya? Sembahyang kita tak khusyuk. Apa kesannya? Kita punya ibadah kita tidak rasa kelazatan. Punca apa dia? Dia punca berkait. Mungkin pembaziran air waktu kita berwuduk. Mungkin gopoh-gopoh kita waktu tempat sembahyang. Mungkin kerana kita tidak fokus tentang sembahyang kita. Macam-macam sebab. Tetapi saya nak fokus hari ini ialah bagaimana untuk kita mengelakkan pembaziran. Dan kita bertolak daripada sini, akhirnya kita akan cuba lihat dalam konteks yang besar daripada itu, apakah mekanisme yang kita boleh guna supaya kita manfaatkan sumber-sumber air yang dirawat ini. Tuan-tuan tahu kos keseluruhan untuk merawat air ni, kalau saya tengok dari segi kos kita lebih kurang RM2.35 satu kubik meter, RM2.35 itu kos keseluruhan lah. Bolehlah RM2.40, tak sampai RM2.50 pun. 1,000 liter. Jadi tuan-tuan sekalian, mari kita bersama-sama. Nasihat diri saya dan kita semua, mari kita bersama untuk menyedari bagaimana untuk mengurangkan penggunaan. Contoh, di tepi paip kita ambil satu baldi, kita ambil satu gayung. Tak situ. Bila kita buang air kecil, tak payahlah flush. Sekali flush 9 liter, tuan-tuan. Kita ambil gayung, kita cuci. Mungkin satu gayung dah cukup. Berbanding kita flush. Mari kita bermula untuk kita jimat.
Yang kedua, untuk siram pokok bunga ni takkanlah guna untuk siram pokok bunga, basuh kereta. Basuh kereta dengan air terawat. Hebat orang Malaysia, masya-Allah. Pasal apa? Murah. Baru RM1.50. Ya, jadi kita nak supaya kalau kita boleh nak siram pokok bunga ni, kita tak ada air hujan pun cukup. Ya, mungkin kita kata mungkin isunya ialah takut nanti ada nyamuk bertelur, nyamuk kemudian ada apa panggil jentik, nanti mari kena denda pula. Ya. Kita ada bahan, kita beli kedai RM1 RM2 tu, kita bos satu sudut kecil dalam tong kita tu, insya-Allah nyamuk tidak akan biak tempat tersebut. Dalam kolah kita pun kita bos supaya ini ada ubat. Ya. Tapi kita nak mudah-mudah buka paip, basuh kereta. Air basuh kereta sama dengan air minum kita, sama air kita flush tandas kita, sama air kita basuh kereta kita. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama, insya-Allah. Ya, ini nasihat untuk saya dan semua. Usikum wa iyaya, mudah-mudahan kita mengurangkan maziarah. Boleh? Insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.